ونعم الوكيل على الله توكلنا لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلة. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يعني فضل. اللهم علمنا ما جاهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita pada pagi ini dengan diberikan nikmat taufik serta digerakkan hati dan anggota kita untuk hadir dalam majlis ilmu di dalam tahun baru. Selamat tahun baru, kesihatan afiat semuanya insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambungan kitab Risalah Al-Misbah Al-Munir. Jauh itu sorry 8 Jawi untuk 8 halaman tak pakai kita Jawi. Boleh baca ke tak dibaca ni tak tahu. Kalau tak dibacakan pinjam kita dulu. Tajuk mana? Sunat. Oh, sunat. Baik. Kita balik awal yang ini insya-Allah. Untuk nak cuti tahun baru, bagi balik awal lah. Tengok keadaan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Dan erti sunnah ataupun sunat itu ialah barang yang dituntut perbuat akan diri. Ini hukum yang kedua daripada 5 hukum syarak. Adapun hukum yang pertama iaitu wajib telah selesai dihuraikan. Perkara hukum wajib adalah perkara ataupun suatu perkara yang diperintahkan oleh Allah sebagai perintah yang muktamad ke atas tiap-tiap mukallaf. Tidak diberi kelonggaran kepada mana-mana yang mukallaf meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua hal keadaan sekalipun, kecuali mereka-mereka yang ada keuzuran uzur syar'i, barulah mereka tidak berdosa meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Adapun sunat, jadi perkara wajib adalah tuntutan daripada Allah, bukan pilihan. Kita tak boleh nak memilih-milih perkara yang diwajibkan oleh Allah, tak boleh pilih. Segala yang diwajibkan oleh Allah atas kita mukallaf, semua kena laksanakan, semua kena lakukan. Kitalah yang nak kena pandai bagi masa, bagi waktu supaya boleh melaksanakan segala kewajipan. Tidak ada alasan, tidak ada waktu.
untuk meninggalkan ataupun untuk membuat perkara yang diwajibkan oleh Allah. Contohnya kewajipan menuntut ilmu, fardu ain, yang tidak ada alasan, tak ada masa nak belajar fardu ain. Yang wajib membagikan waktu untuk belajar fardu ain. Siapa yang tidak meluangkan waktu untuk belajar fardu ain, hukumnya haram. Duduklah dalam dosa. Dan erti sunat itu ialah barang yang dituntut perbuat akan dia. Allah dituntut. Kalau sebut dituntut, mesti ada yang kena tuntut. Yang dituntut yakni akan kita. Siapa yang menuntut? Maklum dah, Allah. Dan erti sunat itu ialah barang yang dituntut akan dia, yakni akan barang tadi. Siapa yang kena tuntut ni? Kita lah. Siapa yang menuntut tu? Allah. Allah tuntut perbuat akan dia, akan barang yang disunatkan tadi tu, sebagai tuntutan yang tidak putus. Makna Allah suruh, Allah perintah, tetapi tidaklah seperti Allah menuntut kita membuat perkara yang wajib. Kalau yang wajib itu tak dapat tidak, mesti. Adapun sunat ini adalah merupakan tuntutan yang tidak putus. Allah suruh tapi tak muktamad. Boleh kita katakan sunat ni adalah merupakan galakan. Allah galakkan kita buat. Allah galakkan kita melakukan supaya dapat mengisi masa-masa kita. Masa-masa kita selain daripada masa membuat perkara yang wajib, ada masa yang lain boleh diisikan dengan ibadat juga. Itu hikmahnya. Supaya kita tidak membazir waktu, supaya tidak membuang waktu, supaya masa itu tidak berlalu begitu sahaja tanpa ada kebajikan, tanpa ada pahala. Sebab tu ulama dulu-dulu, orang soleh, selepas daripada mereka melaksanakan segala kewajipan, mereka mengisi masa-masa mereka dengan pelbagai ibadat. Baca Quran, wirid ini, wirid itu, zikir ini, zikir itu, solat ini, solat itu. Itu amalan salafus saleh, ulama dulu-dulu, tuk-tuk guru dulu-dulu, macam itulah amal. Lepas daripada membuat yang wajib-wajib, masanya diisikan dengan amalan yang sunat. Jadi ulama dulu-dulu menggalakkan kita beribadat. Walaupun ibadat-ibadat yang tidak disebut secara terang-terang di dalam Quran ataupun hadis, selagi perkara itu tidak menyalahi Quran dan hadis, mereka menggalakkan kita melakukan supaya masa tadi terisi dengan ibadat. Datang Wahabi, cantas. Bila datang Wahabi, dia cantas. Ini tak perlu, itu tak perlu, ini tak perlu, itu tak perlu. Jadi seronok tak nafsu kita? Seronok. Sebab tu ramai orang ikut fahaman Wahabi tu. Sebab memudahkan buat ibadat, mudahkan waktu. Nak penat-penat Nabi tak cakap pun, dalam Quran tak ada pun, pandai-pandai je, tak ada dalil Quran pun, tak ada dalil hadis pun. Ini kalau buat semua tak ada kewajikan. Kita pula orang awam, kena tipu. Sian gitu Aku suka kawan dengan dia orang. Aku dah pesan banyak kali, tak nak dengar padang tu. Ulama dulu-dulu buat amal, paginya beramal ni, wirid tu, malam semayang gini. Oh, dia kata ini tak ada dalil, ini tak ada dalil, ini tak ada dalil, ini bid'ah, tak dapat pahala kalau buat. Gitu kan. Saya tak buat, kata dia. Jadi anak murid bila datuk guru dia kata tak buat, dah tentulah nak tinggal duduk guru dia pandai buat-buat ni. Musang berbulu musang bulai. Sian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada puak-puak ni.
Tuntutan yang putus, yang tidak putus kira-kira dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan dia. Jadi barang siapa yang membuat benda-benda ataupun amalan-amalan yang disunatkan ini, yakni buat dengan cara yang betul, maka dapatlah pahala. Dia buat dengan cara yang betul, dia buat dengan penuh keikhlasan, dia buat dalam keadaan akidahnya betul, dapatlah pahala. Dia beri kebajikan lah. Dan tidak diseksa meninggalkan akan dia. Tidak diazab, Allah tak janji azab siksaan. Allah tidak menjanjikan azab siksaan bagi orang-orang yang tidak mahu melakukan perkara yang disunatkan. Tak buat pun tak ada masalah. Tidak berdosa, tidak ada janjian azab. Meninggalkan akan dia bahkan dengan makna tetapi, bahkan dengan makna tetapi ia merugi, ia akan masanya, merugikan masanya, masa orang yang tak buat itulah. Contohnya waktu pagi ada orang sembahyang duha, ada orang sembahyang sunat isyraq, ada orang buat sembahyang sunat mutlak, macam-macam lah. Kita tak buat. Dosa ke? Tak. Tapi masa mereka diisi dengan kebajikan, masa kita kosong begitu. Besok, subuh besok, pagi besok, pagi yang lain pula. Duha besok, duha yang lain, bukan duha yang sama. Jadi orang-orang yang menghargai waktu ni, dia tak nak waktu dia tu, waktu ni ibaratnya macam bekas yang jalan. Maknanya kalau terlepas tu tak jumpa dah bekas tu. Jadi dia tak nak bekas ni berlalu dengan kosong begitu. Dia mesti nak ada benda dalam dia, kebajikan. Contoh kita kata besok dah solat duha, maknanya hari ni kosong. Ada 10 bilion pun tak boleh nak beli ni, tak boleh nak dapat balik ni. Ada 10 bilion pun tak boleh nak tarik balik ni yang dah lalu semua tak. Begitulah. Jadi mereka memandang masa itu sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga. Jadi mereka tidak suka mensia-siakan waktu dengan membuat benda yang sia-sia. Apatah lagi membuat benda haram. Lebih-lebih lagi lah. Nak isikan masa dengan benda sia-sia pun dia tak mau. Apatah lagi yang haram. Jadi kehebatan seseorang hamba tu di sisi Allah apabila dia mana? Memperbanyakkan amalan yang tidak ditekan oleh Allah. Allah tak tekan dia, tapi dia yang bersungguh-sungguh nak membuat perkara itu. Padahal Allah tak paksa pun. Contoh ni, orang yang memperbanyakkan amalan yang sunat. Padahal Allah tak ada janjikan azab, Allah tak ada memberi ancaman apa-apa bagi orang yang tak nak buat amalan yang sunat. Tapi oleh kerana dia nak menzahirkan sifat kehambaan daripada Allah, meskipun sunat seolah-olah macam wajib di sisi mereka. Tapi dengan syarat yang wajib buatlah. Bukan macam kita kena tipu, buat yang sunat, tinggal yang buat. Tu kita kena tipu sebab kita tak nak mengaji. Kita pulun semua yang sunat banyak-banyak, padu ain tak nak mengaji. Pulun semua yang sunat banyak-banyak, semua yang sunat semua buat, padu ain tak mengaji. Lepas tu sengih seorang-seorang. Hebat aku ni, tak sangka kalau dalam bukit beruang ni rasa aku lah yang paling banyak amal. Perasan tak habis-habis. Memperbanyakkan amalan yang sunat ni selepas daripada selesai mendahulukan yang wajib. Bukan mendulukan yang sunat-sunat kemudian meninggalkan yang wajib. Sembahyang sunat banyak, sembahyang qadha tak buat. Ni kebanyakan kita. Sayang kalau tak sembahyang duha, tapi qadha tak buat. Sayang kalau tak bangun tahajud, qadha tak nak buat. Padahal pahala dia qadha solat lebih besar daripada tahajud lagi. Nisbah kepada orang yang ada solat qadha. Tapi syaitan dia tipu kita tak mengaji, tak nak mengaji. Tengok jumpa dekat TikTok ada orang ngajar, kita swipe. Alah dengar. Akhirnya banyak benda kita tak tahu. Syaitan pun bisik, dia kata tahajud pahala banyak, susah-susah bangun tengah malam, bukan sebarang orang boleh bangun tahajud ni, kata syaitan. Kita pun dia tak juga, kita pun Allah Akbar, tahajud. Qadha tak bu? Syaitan ketawa, padan muka kau. Syaitan ketawa, padan muka kau. Hutang kau dengan Allah kau tak bayar lagi. Kau sibuk nak bagi hadiah, hutang kau tak bayar. Itulah ibadat dia.
Setan tepuk tangan. Bagus. Teruskan. Setan kata. Begitulah perumpamaan orang yang kena tipu dengan setan. Tak nak mengaji, kena tipu. Berasa macam betul, rupanya kena tipu. Bila mengaji baru tahu, salah rupanya cara macam tu. Lepas tu kita ni bersyukur. Bila Allah pilih kita belajar, makna Allah nak selamatkan kita dari tipu daya syaitan. Kemudian setan kata lagi, pergi ngaji tafsir, pergi ngaji hadis. Gitu pun ngajilah tafsir sungguh-sungguh, ngajilah hadis sungguh-sungguh. Fardu ain tak ngaji. Setan tepuk tangan lagi. Bagus. Kena tipu lagi. Bagus kata setan. Kau pergi kejar ilmu yang fardu kifayah, yang fardu ain kau tinggalkan. Benda yang penting dalam ibadat kau tak nak ambil tahu, kau nak ambil tahu benda yang cabang-cabang dalam ibadat. Ramai yang macam tu. Tapi kemudian setan membisikkan, memuji-muji diri. Bagus dah, kau bagus dah, kau dah mengaji dah. Dulu kau ni teruk ni, penyangak ni, tak boleh pakai, leka, lupa, lalai. Sekarang bagus, kau dah mengaji tafsir, dah mengaji hadis, kau dah tinggalkan maksiat. Kita pun sengih sungguh-sungguh. Alhamdulillah ya Allah. Perasan rupanya kena ingat setan tu nak tinggalkan kita ke? Ingat dia nak lepaskan kita begitu saja. Dia akan cari jalan menjahanamkan amalan kita. Sebab itulah orang suruh mengaji betul-betul. Fardu ain kejar dulu. Jangan tiru orang yang dah lama, dah pandai. Dia dah belajar fardu ain, kita belum. Akidahnya dah tahu, kita tak tahu lagi pasal akidah. Dia dah tahu tipu daya nafsu setan bagaimana, kita tak tahu lagi. Nak tahu tipu daya setan, ngaji tasawuf. Tasawuf tu ilmu fardu ain, tapi kita tak nak belajar. Ikut orang, ikut kawan. Akhirnya kita kena dipermain-mainkan. Perasan macam dah beramal, perasan macam dah betul. Besok mati terperanjat. Semua amal Allah tak terima. Sebab benda-benda penting banyak langgar. Benda penting banyak langgar. Benda-benda penting-penting dalam nak mengesahkan amal kita tak tahu. Habis kan? Walaupun pada zahirnya beribadat. Jadi buat benda yang sunat ni selepas daripada hendak menunaikan kewajipan. Sunat ni digalakkan. Kalau buat terbaik bagus, tapi jangan leka dengan sunat dan meninggalkan yang fardu, yang wajib. Kalau begitu caranya tak mendapat kebaikan, takkan mendapat kebajikan. Sekira-kira dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan akan dia akan benda sunat, dan tidak diseksa meninggalkan akan dia, bahkan merugi ia akan masanya, kerana yang sunat itu setengah daripada tawaran Allah Ta'ala. Promosi hebat daripada Allah. Promosi hebat daripada Allah. Maka yang menolak tawaran itu, yang menolak tawaran daripada Allah ni, ia yang menolak sangat rugi. Orang yang tolak tak nak ambil promosi yang Allah nak bagi, sangat-sangat rugilah dia. Mana contohnya amalan yang sunat, yang digalakkan, yang tidak dipaksa, tapi kalau buat terbaik, kalau tinggal rugi waktu, seperti sembahyang sunat rawatib, seperti sembahyang sunat rawatib lah, sembahyang qabliyah ba'diyah tu, yang muakkad, yang ghair muakkad tu kalau nak buat bagus, tapi kalau tak nak buat tak berdosa, rugi masa. Orang lain sebelum solat fardu ada pahala, kita tak ada. Orang lain selepas solat fardu ada pahala, kita tak ada pahala. Sebab mereka buat qabliyah, mereka buat ba'diyah, kita dah. Wirid pun tidak, bid'ah katanya. Doa ramai-ramai tak mau. Sombong. Sombong. Sombong kata. Bila imam tak ada tangannya, bismillah, Allah dicabut lagi. Dia tak nak doa ramai-ramai sebab Nabi tak ada suruh mengaminkan doa imam lepas sembahyang. Nabi tak ada hadis. Jadi jangan mandai-mandai. Kena tipu lagi, padan muka.
Kita dah banyak buat dosa maksiat. Inilah waktu kita nak tumpang doa jemaah ramai-ramai ni. Dalam ramai-ramai ni boleh jadi ada kekasih Allah, boleh jadi ada orang soleh. Sangka baik kita dengan Tok Imam. Tok Imam dah tentulah dia ada ilmu, dah tentulah amal yang lebih baik daripada kita, betul? Jadi dia baca doa kita tumpang lah, tumpang tui. Mudah-mudahan dengan berkah doa imam kita masuk sekali. Kan dia baca kami itu masuk dah kita. Tapi dah kita cabut lagi, cabut lagi, tak ada dah lah. Rugi lah. Banyaknya tu. Lepas solat, duduk sekejap, dia baca mana yang terang-terang Nabi cakap ya. Lepas tu bila tu imam tadah tangan, bismillahirrahmanirrahim, dia cabut lagi. Takut masuk dalam golongan orang buat bid'ah ni. Yang betulnya dia seorang je. Ramai. Mana dalil? Manhaj dia salah dah. Itu manhaj kita ahli sunnah wal jamaah, dalil itu diambil daripada 4 sumber. Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan juga qiyas. Tak ada dalam Quran, dalam hadis. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, mana? Ijma'. Tak ada dalam ijma', qiyas. Itu kita dia hadis, dia punya dalil 2 tu je. Quran, hadis. Yang lain bukan dalil. Itulah jadi yang merosakkan masyarakat kita ni. Kita pun terpengaruh sebab yang cakap tu konon-kononnya orang terpelajar. Dia kalau terpelajar, dia tak bawa pahaman sesat. Bila dia bawa pahaman sesat, maknanya dia salah. Dia tak bijak dah tu sebab bawa benda salah. Orang bijak bawa benda betul. Faham dia ni? Tak peduli dah dia ada PhD ke ada doktor. Bila bawa pahaman sesat, maknanya dia jahil. Dia kalau bijak, dia bawa benda betul. Kenapa bijak bawa benda salah? Bawa benda salah ni mana tak bijak lah. Bawa pahaman salah. Ada doktor, ada PhD bawa pahaman salah. Tak bijak lah tu. Dia orang bijak ni bawa benda betul. Bukan bawa benda salah. Tapi kita orang awam ni terpedaya dengan zahir dia. Bukan saya kata semua doktor, semua PhD macam tu. Dah. Ramai maksudnya. Jadi waspada dan hati-hati. Jangan semata-mata memandang pangkat dia doktor PhD. Mengaji luar negara, ada sijil ini, ada sijil itu, kita terus telan bulat-bulat apa yang dia cakap. Banyak di kalangan orang-orang yang terpelajar zahir ni macam tu bawa fahaman yang menyesatkan kita. Hati-hati kita. Sehingga sampai yang ta'assub dengan pengiktirafan ni, sanggup mereka mencela, menghina, merendahkan tutup guru yang mengaji berpuluh tahun. Tok guru ni tak boleh pakai, ilmunya tak ada iktiraf, tok guru ni tak ada sijil. Padahal tok guru tu ngaji kulit ke kulit, 15 tahun, 20 tahun. Kita ngaji 6 tahun, 4 tahun. Tapi oleh kerana sikap jahat hati kita ni, hati kotor kita ni, yang memandang pengiktirafan, tu salah kita. Maka Allah balakan kita. Kita merendahkan orang soleh, kita merendahkan tok guru yang warak, yang ilmunya benar, kita perlekehkan, Allah gantikan. Ambillah tok guru yang sesat ni sebagai ikutan kau, ambillah. Tu bala dia. Perlekeh tok guru, Allah bagi tok guru sesat. Padan muka. Sombong. Laparkan sangat pengiktirafan tu sampai menghina, merendah-rendahkan orang soleh. Ingat. Laparkan sangat pengiktirafan. Laparkan sangat tu dapat dia, tu bala dia. Seperti sembahyang sunat rawatib dan sunat tahajud. Dan umpamanya, banyaklah benda sunat ni kalau sebutkan penuh kitab ni dengan cerita contoh je kan. Jadi dia bagi 1-2 contoh cukuplah. Daripada segala perkara yang sunat-sunat, maka dapat pahala atas yang mengerjakan sunat-sunat yang tersebut. Dapatlah pahala kalau cara buatnya betul. Kalau cara buatnya tak betul, tak dapat juga. Buat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, bangun tahajud, akidahnya sesat.
Apa yang dapat? Dapat penat. Dapat juga. Tapi dapat apa? Dapat penat. Puasa sunat gini, puasa sunat gitu. Tapi akidah sesat. Dapat lapar. Dan tidak diseksa atas yang meninggalkan dia, yang meninggalkan makna yang tak buat. Dapat diseksa dan tidak diseksa atau orang yang tak buat, meninggal tu makna yang tak buat akan dia benda sunat tadi, tak dapat pahala dah. Hanya besarlah rugi masanya dengan meninggal itu. Bukan meninggal makna mati ya. Lama kan faham meninggal dengan makna meninggal dunia pula. Meninggal tu makna siapa yang tak buat benda sunat tu. Siapa yang tak buat benda sunat tu rugilah waktu dia. Rugi masa dia. Sebab masa dia berlalu dengan begitu saja kosong tanpa ada pahala kebajikan. Dan Nabi dah faham dah sunat jadi sunat digalakkan. Orang yang hebat-hebat sisi Allah tu, dia banyak buat amalan sunat. Kalau sekadar buat yang wajib, semua kena minum peminum arak semayang zuhur. Kita pun kena semayang zuhur, orang minum arak pun semayang zuhur, betul? Jadi tak ada apa-apa, apa nak melagak Orang minum arak pun semayang zuhur. Orang minum arak berjudi berzina pun solat 5 waktu, betul? Sebab itu kewajipan, semua kena buat. Jadi tak ada apa kelebihan pun situ. Yang lebihnya buat yang sunat tadi. Orang lain tak buat, kita paksa diri buat. Situ baru lebih. Allah tak paksa, tapi kita bersungguh nak buat sebab nak cari redha Allah. Kita ada 2 orang khadam. Abdul Wahid, Abdul Wahab. Jadi khadam. Kita tuan besar. Jadi yang si Abdul Wahab, dia kerja baik. Dia ikut apa yang kita perintahkan. Dia buat baik, tak ada kekurangan pun. Dia tak curi tulang, dia buat baik. Habis pukul 6 dia pun berehat lah Abdul Wahab ni. Berehat dia kata dah habis dah tugas. Yang Abdul Wahid Abdul Wahid ni dia bekerja dah sama juga tadi, sama dia buat cantik molek sama macam yang Abdul Wahab tadi. Dah habis masa, dah patut dia rehat dah. Dia khidmat, cuci kereta, siram pokok bunga, lipat kain baju, basuh pinggan, tak suruh pun. Tak suruh, tak diberatkan pun. Bos tak marah pun kalau tak buat macam tu. Tapi dia buat sebab nak khidmat dengan tuan dia. Jadi di antara 2 hamba tadi, mana yang tuan ni lebih sayang, lebih menyukakan hati, lebih redha? Yang mana? Abdul Wahid. Inilah yang lebih menarik hati tuan rumah tadi. Nampak tak? Walaupun aku tak beratkan dia, tapi dia bersungguh buat. Jadi hati kita cenderung ke sini. Yang ni pun suka juga sebab dia tak derhaka. Tapi lebih yang satu lagi sebab dia memberatkan diri dia, membuat benda yang tidak diberatkan. Faham tak tu? Sebab tu orang yang lebih-lebih tu dia macam tu. Bukan lebih sebab buat yang wajib-wajib, bukan lebih sebab tinggal benda haram. Benda haram semua orang kena tinggalkan. Yang lebihnya tinggal benda makruh. Tu hebat. Benda makruh dia tinggal, yang haram sudah pasti. Situ baru makamnya naik. Baru situ lebih. Yang wajib semua orang kena buat, yang haram semua orang kena tinggal. Jadi sama je lah. Tapi dalam ramai-ramai tadi ada yang memberatkan dirinya membuat yang sunat. Seolah-olah macam wajib. Dia tak nak tinggal walaupun Allah tak paksa. Kemudian dalam masa yang sama dia berusaha meninggalkan benda-benda makruh. Walaupun Allah tak paksa, maknanya meninggalkan benda makruh ni tadi seperti paksaan benda haram. Masih ada lagi kelonggaran. Tapi dah dia usaha, dia nak jaga, dia nak sempurnakan imannya lagi. Dia nak cari redha Allah, dia bersungguh juga menahan nafsunya daripada tidak membuat benda-benda makruh. Jadi nak bandingkan dengan yang kita dengan yang ni, lebih yang ni lagi. Kalau setakat buat benda wajib, tinggal benda haram, semua orang sama. Jadi semua orang sama. Faham ke? Faham? Alhamdulillah dah faham.
Tahun baru takkan tak faham. Takkan daripada tahun lama tak faham. Ni dah tahun baru dah. InsyaAllah lah tu. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal. Ni haram pula, hukum haram. Hukum syarak yang ketiga, haram. Apa erti haram? Ialah barang yang dituntut, yakni oleh Allah ke atas diri kita, dituntut tinggal, Allah suruh tinggalkan sebagai tuntut yang putus. Yakni dia Allah suruh kita tinggal sebagai perintah yang muktamad. Semua kena tinggalkan, tak peduli siapa pun dia. Bila perkara itu diharamkan oleh Allah, seorang pun tak boleh buat. Sehebat mana, sekaya mana, setinggi mana pangkatnya atas dunia, bila Allah kata benda tu haram, seorang pun tak boleh sentuh, seorang pun tak boleh buat. Surat menyurat tak dilayan, permohonan tak dilayan, rayuan tak dilayan. Sebab apa? Benda haram. Dia bilioner sekali pun dia tak boleh buat benda haram. Dia nak lari ke planet Pluto tuan-tuan, dia kaya, dia ada roket. Dia beli agak sebotol kat kedai arak berlesen. Dia beli agak sebotol di kedai arak berlesen. Dia pergi lari naik atas planet Pluto, nak pergi tonggang kat situ. Tetap hukumnya haram. Tak kira berlesen tak berlesen. Allah kata haram, haramlah. Biarlah dia ada berapa sijil sijil halal lagi tu. Dia cok letak situ, cok sirim ke, cok apa ke, tetap haram, tak boleh. Dia kata ni tak apa, ni agak ni beli dekat kedai yang berdaftar ni, daftar ni. Ni sah ni perniagaan dia, tetap haram, tak boleh. Dia kata yang kau kalau beli yang jenis gelap-gelap itu tak boleh tu haram. Ini tak apa, ni kedai berdaftar. Dan korak dia. Tetap tak boleh. Tak boleh lah, benda haram. Di mana tempat, di mana waktu sekalipun, haram tetap haram. Tak peduli datuk nenek mana pun. Sebagai tuntutan yang putus itu, mana putus tadi? Tak ada ruang, tak boleh. Sekira-kira dijanjikan dengan seksa. Ni tilik kepada hukum aradi. Tilik kepada hukum aradi, orang yang minum arak, orang yang buat benda haram, confirm diazab oleh Allah. Seperti yang Ustaz Wadi kata. Itu ada isu sejak. Ustaz Wadi kata confirm. Tu tilik kepada janji Allah, confirm kan. Tilik kepada akal, harus Allah azab. Kalau Allah tak nak azab pun tu terserah kepada Allah. Itu hukum akal. Akal boleh terima orang minum arak, Allah tak nak azab. Akal boleh terima, harus bagi Allah kan. Menghukum hamba tu masuk dalam perkara mungkin bagi Allah. Apa maksud mungkin? Harus bagi Allah. Allah nak azab boleh, Allah tak nak azab pun boleh. Hak dia, milik dia, harta benda dia. Dia nak azab, tak nak azab, ikut dia lah Tuhan. Tapi tilik kepada janji, mesti confirm kena azab. Confirm kena azab. Jadi dua-dua tu betul. Yang kata harus bagi Allah azab, harus bagi Allah tak azab pun betul. Yang kata confirm kena azab pun baik, kita ambil yang tadi. Yang confirm tu baru kita takut. Kalau kita ambil yang akal tadi, harus Allah. Memanglah aku ni buat dosa, buat maksiat, dedak orang minum arak. Mana tahu kalau Allah tak nak azab aku boleh. Iyalah. Kau pasti ke yang diri kau dapat keistimewaan? Kau yakin ke yang diri kau seorang dapat keistimewaan buat dosa besar, buat maksiat, Allah tak azab? Pasti kan? Siapa bagi jawapan? Siapa yang jamin? Jadi tak ada jaminan. Bila tak ada jaminan, tak payahlah. Tak payahlah. Baik, duk pegang satu lagi, janji Allah tadi. Siapa buat dosa, buat maksiat, garanti diazab oleh Allah. Walaupun pada akal kata harus tidak diazab, itu hak Allah. Andai kata besok dalam ramai-ramai yang buat maksiat, dia seorang Allah Ta'ala bagi kelonggaran, Allah tak azab, mujur lah. Kira bernasib baik sangat-sangat dah tu. Tapi adakah kita tahu si Polan tu kita?
Yang buat maksiat atas dunia ni tak diazab oleh Allah tu nanti yang diberi keampunan oleh Allah, masuk syurga tanpa hisab tu. Contohnya kita tahu kan? Siapa beritahu kita? Malaikat Jibril. Tak ada jalan, tak ada yang memastikan yang kita ni nanti walaupun buat dosa banyak Allah tak azab kita. Walaupun pada akal kita harus. Yang pasti bila buat dosa dah makna kelayakan kita nak diazab oleh Allah. Bila kita buat dosa je makna dah ada sebab untuk kita diazab oleh Allah. Dah ada dah. Allah nak azab tidak, itu serah pada Allah, tapi tanda dah ada, kelayakan dah ada dah. Kelayakan nak masuk neraka tu dah ada. Bila kita tak solat, kelayakan nak masuk neraka dah tu. Tiket dia makna kalau pergi mohon tu confirm lulus tu. Sebab kelayakan dah ada. Tak solat, dia dah aurat, tak peduli halal haram. Makna kelayakan dia ada dah. Kelayakan masuk mana? Neraka. Jadi kalau Allah nak ampun dengan rahmatnya pun akan boleh terima. Tapi kita tak pasti siapa yang dapat macam tu. Sebab tu kita ni, kata ulama tasawuf, kita orang awam ni kena banyak takut daripada harap kepada Allah. Kita jenis pesen buat maksiat tak boleh tinggal ni, kena banyak takut daripada harap. Takutkan azab Allah tu. Gerun dengan janji azab Allah, itu yang boleh mencegah diri kita daripada nak berterus-terusan berseronok nak buat maksiat. Tapi kalau kita banyak harap, macam tadi tu, harap-harap Allah ampunlah, dia maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, apa sangatlah dosa aku. Aku tak adalah jahat macam Fir'aun. Jahat juga tapi tak adalah sampai macam Fir'aun tu, macam Korun, macam kaum Nabi Lut ke, tak adalah sampai macam tu. Takkan dah Allah tak ampun. Ni rosak ni. Ni akan merosakkan kita ni. Kita akan berterus-terusan mengulang-ulang maksiat serta harap diampun oleh Allah. Tak boleh. Nampak tu ulama tu salah. Ngaji tasawuf. Kita orang awam ni yang pada ghalibnya memang cenderung pada maksiat, kena banyak takut daripada harap. Kalau banyak harap daripada takut, jahannam khalidina fiha. Jahannam lah jawabnya kita. Yang tak semayang seronok, ajak semayang, Allah Maha Pengampun. Yang berjudi terus berjudi, Allah Maha Pengampun. Takkanlah aku seorang tak diampun. Syurga tu luas, takkan aku seorang tak muat nak masuk. Ada yang jadi macam tu. Na'udzubillah. Kena banyak takut daripada harap. Betul. Tak rasa InsyaAllah. Kemudian jadi dijanjikan, nampak tu? Dijanjikan. Allah janji. Adakah Allah mungkir? Allah tak mungkir janji. Allah janji nak bagi benda baik, Allah akan tunai. Allah janji nak azab pun Allah akan tu. Sebab apa? Dia tidak mungkir janji. Dia tak mungkir janji. Dengan seksa atas yang mengerjakan akan dia. Maknanya siapa yang buat benda haram tadi, janjinya diazab. Kecuali hukum arabinya, kecuali dia bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Dia taubat sungguh-sungguh dengan Allah atas kesalahan dia membuat benda haram tu, barulah dia terselamat daripada janjian azab Allah. Walaupun dia banyak buat dosa, walaupun dia banyak buat maksiat, tapi dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, tidak dijatuhkanlah hukuman azab atas diri dia kerana dosa-dosanya dengan sebab buat maksiat tadi telah diampuni oleh Allah asbab bertaubat. Tapi kalau dia tak taubat, mati bawa dosa-dosa maksiat dia tu, confirm akan diazab oleh Allah mengikut janjinya. Dijanjikan dengan seksa atas yang mengerjakan akan dia, dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas. Dari dalam masa yang sama Allah janjikan juga nak bagi pahala kepada siapa? Kepada yang tu mana orang mukallaf yang meninggalkan akan dia benda haram. Siapa yang meninggalkan benda haram, siapa yang pencen berhenti cuci tangan daripada benda haram, tapi ikhlas kerana Allah,
diberi pahala oleh Allah. Dulu dia penzina, tapi dia dah berhenti dah. Dulu dia minum arak, sekarang dia dah berhenti. Dulu dia suka dedah aurat, sekarang dia dah tak buat lagi. Dulu dia bergaul bebas, tak kira lakimu laki aku, binimu bini aku. Dia tak peduli. Kalau orang Kelantan kata apa cuek cerapek, apa benda tu? Dia boleh cuek cerapek. Dia boleh saling bergurau senda. Aku gurau dengan bini kau, kau gurau dengan laki aku. Tu banyak ni kat pejabat, banyak ni. Allah bagi kau kerja, bukan bagi kau bergurau. Allah bagi kau kerja, bukan bagi kau bergurau senda dengan orang laki-laki bukan mahram kau. Ataupun bergurau senda dengan bini orang. Ni banyak berlaku kat sekolah, guru sekolah, pejabat-pejabat. Kita tengok biasa je. Makan duduk sebelah-sebelah, padahal bukan laki bini. Makanan kau aku ambil, makanan aku kau cukup. Sebab apa? Alasan kawan pejabat. Adakah Islam membenarkan benda tu? Dah, inilah pintu-pintu fitnah ni. Itulah pintu-pintu fitnah tu. Itulah pintu-pintu perzinaan tu. Itu sebab-sebab yang menarik pada perzinaan lah tu. Dengan alasan adalah kawan. Dan kawan dia manusia, dia ada nafsu. Dia bukan malaikat, dia tetap manusia yang bernafsu, yang dalam dirinya ada setan. Orang perempuan jaga. Meskipun kamu diharuskan bekerja, bukan makna diharuskan bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahram kau. Kau kena jaga diri kau baik-baik, kena jaga maruah kau baik-baik, kena jaga amanah kau. Sebab kau isteri orang. Dan yang laki-laki pun kena tahu. Kau suami orang, jangan kau ambil kesempatan atas bini orang. Dua-dua kena jaga, dua-dua kena ingat. Itu banyak berlaku. Tapi kita anggap benda tu tak ada salah apa, padahal dosa. Bila dosa dah buat selalu, dah jadi biar, itu bahaya. Sampai peringkat tu bahaya. Buat dosa tapi tak rasa dosa, tak ada salah apa Padahal Islam kata tak boleh. Nampak tak? Nak ceritakan hati kita ni dah kotor sangat sampai dah tak tahu beza tu. Dah tak ada takut, dah tak ada risau, dah tak ada bimbang. Na'udzubillah. Suami, kalau bini kita kerja, tolong pesan selalu. Ingatkan, mana tu tanggungjawab kita. Dia nak buat macam tu belakang kita, tu dosa dia tanggung sendiri. Kita tak tanggung. Kata dosa isteri, suami tanggung. Dosa yang dibuat asbab laki. Asbab laki dia, contoh, laki dia tak pesan tutup aurat. Laki dia tak pesan jaga maruah. Walaupun lelaki dia tahu, laki dia diam, buat tak peduli. Ini dosa ditanggung oleh laki. Dan bini pun kena juga. Tapi kalau suami mengingatkan, mengajar, memarahi dan sebagainya, secara diam-diam dia buat juga di belakang, itu suami tak tahu, itu lu tanggung sendiri. Itu lu tanggung sendiri. Suami tak tanggung sebab dia dah bersungguh ingatkan. Kena pakat-pakat ingat. Berlaku banyak kes perzinaan di pejabat. Banyak berlaku. Berkhalwat di pejabat. Sebab anggap benda tu biasa, padahal masing-masing ada bernafsu. Tolong ingat. Dalam pakat-pakat faham hukum. Aku tak boleh ni, dia bini orang. Walaupun dia kerja, aku tak boleh nak lebih-lebih dengan dia, kecuali ada urusan kerja. Baru bila dua-dua faham agama, bila dua-dua takut kepada Allah, baru selamat. Tapi bila tak ingat benda tu, dia jadi biasa. Syaitan duk bisik. Tak biasa jadi biasa, dah biasa jadi mesra. Dah mesra jadi kerja lah. Tak biasa jadi biasa. Bila dah biasa, jadi mesra pula. Boleh gurau senda pula dah. Dah boleh gurau kotor dah. Lepas tu jadilah kerja. Na'udzubillah. Moga Allah pelihara anak bini kita daripada fitnah.
Amin ya rabbal alamin. Itu cerita haram. Tak boleh. Tak boleh. Atas alasan apa pun. Tak. Allah haramkan pergaulan bebas tu tak haram lah. Tak ada alasan kawan lama. Tak ada alasan dia bini orang tapi anak dah 12 orang. Tak apa. Dia laki orang, bini dia 4, anak dia 28 orang. Tak apalah, dia dah biasa dah dengan benda macam ni. Tak ada fitnah punya. Dah. Tetap haram. Jangan pandai-pandai nak buat kaedah sendiri. Jangan pandai-pandai nak reka kaedah sendiri, nak buka jalan. Nak buka jalan, nak menyenangkan hati kita, buat benda-benda macam tu. Tak boleh. Dan diberi pahala atas yang meninggalkan yang dia. Siapa dia tinggalkan benda-benda haram tadi sebab ikhlas takut kepada Allah, maka dapatlah pahala. Contoh mana? Seperti zina. Dia tinggalkan zina, walaupun dulu dia pun zina, dia taubat sungguh-sungguh tinggalkan kerana Allah. Diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dapat pahala besar. Dan bukan maknanya kalau dia meninggalkan zina, dalam keadaan tidak ikhlas, itu dia hanya selamat daripada dosa zina, tapi pahala tak dapat. Pahala meninggalkan tu tak dapat. Sebab tidak ikhlas. Contoh, dia pergi tempat rumah urut hari ni, tutup, cuti umur. Tutup, dia ingatkan buka. Dia kata cuti pula hari ni, tak tahulah. Jadi dia berzina tak gitu? Tak zina. Dia tak dosa zina, tapi dapat tak pahala? Tak, sebab bukan ikhlas meninggalkan. Terpaksa tinggal. Ataupun pergi bawa duit cukup-cukup je, dah naik 50 sen. Naik 50 sen. Kata duit, takkan tak boleh hutang. Nanti sekali lagi datang bayarlah, dia cakap. Tak boleh. Dia punya bapak ayam kata tak apa. Bapak ayam kata tak boleh. Harga semua barang semua naik sekarang. Tak boleh. Maka dia balik rumah. Tak berzina di malam tu. Sebab apa? Tak cukup duit. Bukan sebab takut kepada Allah. Faham tidak? Jadi mana-mana orang, mana-mana kita yang nak berhijrah, meninggalkan benda-benda haram tadi, betulkan niat baik-baik. Jangan kita meninggalkan benda-benda haram kerana nak meraih puji-pujian manusia, ataupun nak dipandang baik oleh orang, ataupun nak dihormati, ataupun nak di-viral dan sebagainya. Jangan. Betulkan niat itu. Kalau betul niat, kita mendapat pahala yang sangat banyak yang Allah bagi sebab ikhlas meninggalkan alam maksiat kita. Tapi kalau tinggalkan alam maksiat kerana nak mencari nak cari puji-pujian manusia, tak dapat. Walaupun baik dah, tapi pahala tak dapat. Jaga niat kita. Sebab tu nak hijrah, jangan tinggal majlis ilmu. Imam Ghazali pesan, siapa yang nak beribadat, nombor 1 yang dia mesti daki gunung ilmu. Gunung ilmu kena daki dulu. Jangan nak lompat, jangan nak langkau. Jangan nak langkau, nak beribadat tapi gunung ilmu tak nak, kita shortcut. Nak terus pergi ibadatnya. Gunung ilmu tak nak daki, dia nak terus daki gunung ibadat. Dah, kau takkan sampai kepada matlamat. Kau takkan sampai kepada matlamat kau ibadat. Kau takkan dapat redha Allah. Sebab benda penting yang nombor 1 kau dah tinggalkan, iaitu gunung ilmu tadi. Kenapa dia kata gunung ilmu? Kerana sukar. Banyak cabaran, halangan, dugaan, hasutan dalam menuntut ilmu ni. Banyak yang tergelincir dalam menuntut ilmu. Banyak yang tersesat dalam menuntut ilmu. Banyak yang putus asa dalam menuntut ilmu. Banyak yang sekerat jalan menuntut ilmu. Ada yang belum mula lagi, patah balik dah. Belum mula daki lagi. Tak jadi ya, dia cakap. Niat dah ada dah nak belajar. Tapi orang bisik begini, orang bisik begitu. Yang setan bisik lain pula, yang kawan-kawan bisik lain pula, yang orang takut-takutkan lain pula. Tak jadi daki. Belum daki.
Di kaki gunung lagi patah balik dah. Banyak. Ada yang dah daki separuh. Lepas tu tak jumpa, entah mana pergi, terkejut nanggau mana dah. Perasan tak? Dulu mula-mula nak daki ramai. Tuan-tuan, ni ada 200 buah kitab wakaf ni. Dia orang wakaf ni kitab 200 ni. Siapa nak ni? Semua angkat tangan, berebut, bertumbuk. Sepak terajang. Berebut kitab. Mula-mula ramai. Masuk 2-3 kali, dah hilang tadi. Terkejut lubang mana tak tahu dah. Tinggal 3 orang ni. Tinggal 3 orang lagi. 97 orang entah mana lenyap masuk lubuk longkang mana tak tahu lah. Tu tak syahid tu matinya tu. Tu mati sesat, bukan mati syahid. Tu dalam nak menuntut ilmu tu. Belum cerita ibadat lagi. Dalam ilmu ni sendiri banyak yang gagal dah. Siapa cakap? Imam Ghazali kata. Dalam menuntut ilmu tu sendiri ramai gagal dah. Dah kalau tak ada ilmu macam mana nak amal? Amal bergantung dengan ilmu. Ni waktu nak cari ilmu tu sendiri dah gagal. Tak payah cerita amal lah. Sebab beramal tanpa ilmu tak jadi. Ni sedang cari pekakas ni. Sedang cari pekakas ni pun dah gagal dah. Jangan kata nak buat kerja. Ada orang tak nak cari pekakas, dia nak tahu kerja je. Apa masalah kan? Orang cangkul dengan cangkul, dia cangkul dengan gigi dia. Cangkul dengan gigi dia. Dah tak ada alat. Awak suruh cari alat dulu. Dia kata tak nak. Kita ni kena terus ibadat terus. Masa dah lambat ni. Kita dah tua ni baru nak berubah ni. Puluh lama ibadat. Belajar tak payah. Kena tipu. Hati-hati mudah-mudahan Allah pelihara kita. Belajar ni bahaya tuan-tuan. Tu yang sesat, nampak? Nampak tak yang sesat? Dalam perjalanan menuntut ilmu tadi tersesat, ikut pahaman yang pelik-pelik. Belajar ilmu yang pelik-pelik. Habis tak jumpa jalan yang sebenar. Kena tipu. Dalam mencari tu dah kena tipu dah. Dahsyatnya tipu daya setan dan nafsu. Sebab tu minta tolong dengan Allah sungguh-sungguh. Moga Allah pelihara kita dan generasi kita daripada tersesat jalan nak balik akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan minum akan minuman yang memabukkan. Benda haram. Minum minuman yang memabukkan. Arak lah orang panggil. Tak kira lah beli ke, bancuh sendiri ke, haram lah. Apa-apa cecair yang memabukkan tu namanya arak. Namanya arak. Hukumnya haram, najis. Arak ni sebab tu walaupun minum setitik tidak memabukkan, tetap hukumnya haram sebab najis. Dia kata aku dah biasa satu jab dia kata. Dulu lah. Sekali minum, sekali tonggang, 1 jab, 2 jab, tak ada apa-apa pun. Kalau setakat 2-3 cawan ni apalah sangat, tak haram dia kata sebab tak mabuk. Dah kau minum najis maksudnya. Kan haram makan najis. Betul? Dan makan akan makanan yang diharamkan. Dia tinggalkan. Kalau dulu dia banyak makan benda haram, sekarang dia tinggalkan dah. Tinggal tadi sebab takut dengan Allah. Dapatlah pahala. Yang minum arak tadi pencen dah, berhenti dah dia minum arak. Padahal nak minum boleh, orang tak tahu, orang tak nampak. Sebab dia pandai bancuh sendiri. Boleh buat diam-diam dalam dapur, balik dapur dia boleh bancuh sendiri arak tapi dia tak nak buat dah sebab takut kepada Allah, dapat pahala. Tapi kalau tak minum sebab stok dah habis, tu tak dapat pahala. Dan ditegahkan seperti arak dan darah. Darah. Arak. Tu ada dah. Dan arak dan darah haram. Darah tu haram. Jadi jangan minum darah. Mana dah tahu ada join mana-mana kumpulan gangster ke? Syaratnya nak jadi ahli kena minum darah dulu. Darah anjing hitam. Kadang sikit kalau kambing, tak agak kambing.
Apa sangat darah kambing hitam ni, darah anjing hitam. Bau kan ni. Bau kuat setan dia kan. Haram. Darah tak darah. Darah kita sendiri, kita minum darah kita sendiri, haram. Darah gusi kita darah. Saja kita simpan dalam mulut sampai secawat, kita telan. Manalah tahu tak ada pesen perangai dia tu. Dia kata rasa kita nak rasa sekali ya darah macam mana. Nak ambil darah kambing nanti nampak sangat pula. Ni kebetulan gusi berdarah ni. Biar simpan dulu agak-agak secawat kan. Dia pun teruk, dia teruk. Haram hukum ni. Tak boleh, dia kena bersihkan, dia kena kubur. Kecuali yang dah tak dapat elak, tu lain. Tapi kalau dia saja niat nak minum, nak rasa darah tu, tak boleh. Haram. Dan ganja. Tak boleh minum darah. Haram. Cekik darah. Haram. Cekik darah. Haram cekik darah. Nanya orang pakai miskin. Cekik darah. Ikan seko RM18 contohnya. Nanya orang. Haram lah niaga macam tu. Sebab tu contohnya. Kita tak ada air. Zaman tak ada air. Waktu tu tak ada air. Yang ada air mineral dekat kedai. Tapi harga dia cekik darah. Sepatut harga dia RM2, tapi dia jual RM15, RM10. Makna dia suruh tayamum. Tak wajib beli air. Tak wajib beli tu. Sebab harga dia menyalahi adat. Walaupun ada air, boleh beli, kita duit banyak. Tapi oleh kerana harga dia tu melampau, tak boleh, tak patut nak beli. Tak payah beli. Tayamum tu lebih utama dia. Harga dia lebih daripada harga mesin. Dan ganja. Ganja dan sebagainya lah. Banyaklah benda haram tu. Jadi barang siapa meninggalkan benda-benda haram tadi, ikhlas kerana Allah, nak menjunjung perintah Allah, takut kepada Allah, maka dapatlah pahala yang besar. Dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diharamkan, maka berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut. Ini kata janji Allah tadi. Ini kata janji Allah. Tapi kalau Allah tak nak azab, itu serah pada Allah lah. Tapi janji dia azab. Janji dia confirm kena azab. Tapi kalau pilih akal, terserahlah kepada Allah. Harus bagi Allah nak azab, harus bagi Allah nak ampunkan dia. Boleh. Tapi akal kata, hukum syaraknya kata, hukum aradinya wajib akan diazab oleh Allah. Dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas. Siapa yang tinggalkan benda haram dengan ikhlas kerana Allah tadi, dapat pahala. Kerana perkara-perkara tersebut itu ditegah putus oleh Allah. Muktamad Allah. Kita tak boleh, seorang pun tak boleh buat benda haram. Zina tak boleh. Tidak ada istilah darurah tubihul mahdhurah. Bila terkepit, bila terdesak, diharuskan. Istilah tu, kaedah tu tak boleh pakai pada zina. Faham? Jangan kita ini dah terkepit ni, ini dah terdesak ni, minta kerja sini tak dapat, minta kerja sana tak dapat ni, anak ramai ni nak beli susu ni. Apa kerja nak buat ni? Kau lebih mulia bawa tempurung duduk kat tangga-tangga minta sedekah daripada kau gadaikan maruah kau berzina. Tetap hukumnya haram. Sebab dulu ada seorang doktor kata harus, kata dia. Berlompat lah. Yahoo. Dah keluar fatwa kata harus, kalau dah terkepit sangat harus zina sebab nak bagi anak nak makan. La ilaha illallah. Tu lah tu. Doktor ni bukan semuanya betul. Ada doktor gila, hati-hati. Yang cakap tu doktor, bukan orang tak lepas sekolah rendah. Orang bijak tu. Tapi bila orang bijak macam tu duk keluar fatwa pelik-pelik, kita orang awam jadi apa? Dah tentu percaya lah. Yang cakap tu doktor tu. Dia kata harus zina sebab dah terkepit dah ni. Minta kerja sini tak boleh, minta kerja situ tak dapat, minta kerja sini tak dapat. Jadi harus berzina. Tak seronok. Tak ada istilah harus berzina. Terkepit macam mana pun, biar mati syahid daripada menggadaikan diri. Dia kata orang urus anak dia berzina. Dia tak apalah, janganlah nanya anak saya lah. Daripada dia gosakkan anak, biar gosakkan saya lah, kata dia. Tak boleh.
Dia kata ada pencuri datang, lepas tu nak rogol anak dia. Dia kata jangan rogol anak dia, rogol dia. La ilaha illallah. Tak boleh. Qata'i. Sama sekali tak boleh. Duk guru kita cakap. Masa ngaji kita ingat lagi. Dia kata tak ada istilah dibenarkan berzina. Walau terkepit macam mana sekalipun. Wajib mempertahankan diri walau mati sekalipun. Matinya syahid. Matinya syahid. Mempertahankan maruah diri dia. Nida sedang moleklah pencuri masuk. Sedang moleklah pencuri masuk. Muju berdatang pencuri, kata dia. Dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas kerana yang makruh. Mana pula langkau ni? Tahun baru ni mata jadi tak betul dah. Dan erti makruh Dan erti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan. Makruh Allah galakkan tinggal. Siapa yang imannya tebal, nak imannya kuat, tinggal walaupun makruh. Walaupun buat tu tidak dijanjikan azab, tapi kalau tinggal itu yang terbaik. Tinggalkan benda makruh itu yang terlebih baik. Kalau macam yang do'if tu, yang lemah-lemah iman dia nak buat benda makruh, Allah gila. Tapi tak dosa. Tak dijanjikan azab. Cuma nak tunjukkan iman dia lemah lah. Iman dia lemah, imannya do'if. Orang yang imannya hebat, benda makruh pun dia tinggalkan juga. Yang tidak diputuskan sekira-kira dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia benda makruh. Yang tinggal benda makruh tak dapat, yang tinggalkan benda makruh, mana pula tadi? Sekira-kira dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia. Orang yang buat benda makruh tak dosa, orang buat benda makruh tak dosa. Dan diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas. Siapa yang tinggalkan benda-benda makruh tadi kerana Allah, dapatlah pahala. Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran daripada Allah SWT. Seperti mana contohnya, makan sambil berjalan. Itu perbuatan makan sambil berjalan tu makruh. Maka bila dia dah belajar dah tahu, lepas daripada tu bila nak makan dia duduk elok-elok. Dia tak nak dah berjalan. Sebab apa? Dia dah tahu dah hukum dia makruh. Kawan-kawan dia kata, mainlah kita sambil-sambil makan tu, mainlah sambil-sambil kita berjalan ni, sambil-sambil makan. Dia kata, tak apalah. Aku tak nak dah. Sebab apa? Aku tak nak buat benda makruh kerana Allah. Dapat pahala. Dan kencing sambil berdiri. Kencing berdiri makruh hukumnya. Kencing berdiri makruh. Kencing berlari lebih-lebih lagi lah. Kencing orang itu dosa. Kencing orang tu dosa. Orang pecok di kaki kencing kau ni. Itu dosa kencing orang. Tapi kadang-kadang wajib kencing sambil berlari. Kadang-kadang wajib kencing sambil berlari. Kalau tak berlari sambil terkencing tu berdosa. Wajib dikencing sambil berlari. Bila? Waktu dia qada hajat, rimau berjari. Jangan tunggulah. Kata rimau time ni pula kau nak sedekah aku. Aku baru belajar semalam. Makruh. Dia pun tunggu gitu. Besok dah umum masjid. Cerita dimaklumkan almarhum telah meninggal dunia di bahang harimau waktu qada hajat di hutan simpan. Larilah, wajib lari menyelamatkannya nyawa. Buat tu lah kata tadi ada kalanya wajib lah. Allah Akbar. Wajib kencing sambil berlari. Kalau tak berlari dosa. Sebab apa? Serah nyawa tu. Wajib jaga nyawa kan. Biarlah berlari, terkencing pun terkencing lah, terberak lah. Maknanya jaga nyawa tu wajib. Jangan biar gitu. Biar rimau terkekam kita. Tak boleh. Wajib usaha.
menyelamatkan nyawa kita walaupun tengah qada hajat. Ikutlah. Sebab kalau tak lari balik awal. Kalau tak lagi balik awal nanti gagal. Mati. Dan memakan akan makanan yang berbau keji. Makna apa saja jenis makanan yang bau dia tak sedap. Bila makan mulut jadi tak sedap bau. Walaupun pada kita sedapnya bau ni. Kita orang lain tak sedap bau tu. Makruh hukum ni ganggu orang. Seperti makan bawang putih. Bawang putih mentah tu bau. Kalau makan bawang putih mentah tu bau mulut. Nak hilangkan makruh, bersugi, gosok gigi. Bila hilang bau, hilanglah makruh dan sebagainya. Sebab tu kalau mulut busuk, mulut berbau lepas makan durian, makan petai, makan jering, makan kodeh, makan apa lagi? Joring tanam, macam-macam lagi. Gosok gigi tu. Jangan terus pergi solat jemaah tau. Ganggu. Dahlah kita baca rukun qauli tak sah. Baca jenis keluar berangin. Bau busuk bukan main, bau petai, bau jering tadi. Kawan sebelah tu lupa Fatihah ayat berapa. Ayat berapa tadi Dia pening sekejap, bau mulut orang sebelah. Ganggu lah. Bersugi tu lah. Dan sebagainya daripada perkara yang makruh. Apa sajalah. Tu benda tu tadi contoh. Kiaskanlah yang lain-lain. Banyak lagi benda yang bila makan mulutnya bau tak sedap. Jadi makruh hukumnya. Jadi kalau ditinggalkan makan benda-benda yang berbau macam tu kerana Allah, dapat pahala. Dan sebagainya daripada perkara yang makruh, maka dapat pahala atas yang meninggalkan akan dia dengan ikhlas dan tidak diseksa atas yang mengerjakan akan dia benda makruh, bahkan merugikan dia kerana yang makruh itu satu amaran yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala atas yang mengerjakan akan dia. Maknanya rugi pada pihak mana membuat benda yang Allah tak suka. Gitu maksudnya. Benda makruh ni banyak tak? Banyak. Jadi yang kata ditinggalkan tu, adakah kita akan dapat pahala? Kata ada 100 benda makruh kita buat, tapi kita tak ada keinginan untuk membuat dia. Adakah kita dapat pahala? Kita tak buat sebab apa? Apa yang kita tak nak buat? Benda makruh mana yang kita tak nak buat? Dan banyak-banyak je lah. Kita katakan makan petai. Kita memang tak suka makan petai. Jadi kita memang kita tak makan petai. Adakah kita dapat pahala? Kalau bahagian tu dah memang dia tak selera, makna benda makruh yang dia nak. Yang dia nak. Dia nak Orang lain dia suka makan petai. Tapi dia tak nak, dia berhenti dah. Tak nak makan petai ni sebab hukumnya makruh kalau makan petai. Tu dapat pahala. Tu dapat pahala. Ketika itu. Ketika dia meninggal kan? Ataupun kalau besok dia suka makan petai, tapi besok dia tak makan petai, adakah dia dapat pahala? Meninggalkan ni maksudnya bila datang benda tu, bila datang keinginan tu dia tolak. Bila datang keinginan tu dia tolak, tak nak. Makna aku tak nak makan. Kalau besok datang lagi keinginan aku tak nak, dia tolak lagi, dia meninggalkan lagi. Ketika itulah dapat pahala. Setiap kali dia menolak benda tu. Setiap kali dia menolak perzinaan. Ini contoh ada orang tawar diri nak berzina dengan dia. Dia tak nak, dia takut, dia tolak. Kerana Allah dapat pahala. Artinya mana tadi? Harus. Dan erti harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar. Contoh macam buat benda yang wajib. Dapat pahala tak buat benda wajib? Time tak solat, dapat tak pahala solat? Time tak solat, kita tak solat, dapat tak pahala solat? Dapat waktu buat. Dosa waktu nak tinggalkan. Macam itulah tadi. Waktu tinggalkan benda makruh tu, tu dapat pahala. Kalau waktu saja-saja tak ada keinginan nak buat, itu tak ada apa-apa. Macam solat. Bila yang kita dapat pahala solat ni? Waktu sekarang ke? Dah. Waktu buat nanti baru dapat. Waktu buat nanti baru dapat pahala solat. Walaupun kita nak solat,
Walaupun kita nak solat tapi selagi tak buat tak dapat pahala. Bila buat baru dapat pahala. Yang benda haram pula, bila waktu meninggalkan, bila datang keinginan nak buat benda haram, kita tahan nafsu kita, aku tak nak buat. Kerana Allah. Waktu itulah dapat pahala meninggalkan yang haram. Kalau waktu dia tidur, tak dapatlah. Dia tidur tu tak ada keinginan nak buat benda haram apa-apa. Dan mana tadi? Dan erti harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar. Harus ni makna yang dibiar. Dan dihelok. Dibiarlah tu. Dihelok tu makna dibiarlah. Ikut kau lah kalau bahasa kita. Ikut kau lah nak buat ke tak nak buat ke, ikut kau lah. Itu makna dihelok tadi, dibiarkan. Dihelok. Bukan dielak, dihelok. Tu cakap bahasa dia sana Patani tu. Lok gila. Lok gila. Ikut mu lah kalau bahasa kita. Ikut engkau lah. Tu dihelok tu. Rasa macam nak tidur lah. Ikut engkau lah. Kau nak tidur, rasa engkau ke? Tu memang dihelok, dibiarkan. Dan dielakkan dia dengan tidak berdosa dan tidak dijanjikan seksa dan tidak dijanjikan pahala atas yang mengerjakan akan dia harus. Jadi benda harus ni Allah biarkan. Kau nak buat ke, tak nak buat ke, tak ada masalah. Tak dapat pahala dan juga tidak berdosa. Tak dosa. Nak buat pun tak dapat pahala, tak nak buat pun tak berdosa. Itu nama benda harus. Bahkan diberi pilih di antara buat dan tinggal itu. Diberi pilih, mana ikutlah. Kau nak yang mana? Nak yang mana? Dua-dua boleh maksudnya. Contoh seperti berjalan. Berjalan ke berjalan? Berjalan lah jalan. Jalan. Takkan tak tahu berjalan. Berjalan tu. Diri berjalan tu. Kanan kiri tu jalan-jalan. Diri berjalan tu harus. Semata-mata yang nama berjalan, perbuatan berjalan tu hukumnya harus. Aku berasa macam nak berjalan lah. Hagilah. Aku berasa macam tak nak berjalan. Ikut kau lah. Tak ada siapa paksa kau berjalan, tak ada siapa paksa kau duduk dan diam. Dua-dua tu boleh. Kau nak mana satu buatlah. Tu harus. Makan, tidur. Harus. Asal hukum tidur tu harus. Berasa macam nak tidur, tidurlah. Berasa macam aku tak nak tidurlah, ikutlah. Tapi kalau aku tidur dapat pahala ke? Tak dapat. Kalau macam tu aku jagalah, pun kau tak dapat juga pahala. Sebab harus. Makan pun macam tu juga, minum pun macam tu juga, dan sebagainya daripada perkara-perkara yang harus. Tetapi jaga ni, tetapi ni mahal ni, jaga tetapi ni. Tetapi dikatakan harus yang tersebut itu. Yang tersebut itu mana tadi? Yang dikatakan harus berjalan, harus tidur, harus makan, harus minum, selama tidak jadi tangga, yakni selama tak jadi penyebab ataupun sebab yang berhubung kait bagi 4 perkara yang terdahulu. Selagi dia tak ada hubung kait dengan perkara wajib, maksudnya selagi tak ada hubung kait dengan benda haram, selagi tak ada hubung kait dengan benda makruh, selagi tak ada hubung kait dengan sunat. Jadi selagi tidak ada hubung kait dengan 4 hukum yang sebelum, dia namanya harus. Maknanya boleh buat, boleh tak nak buat. Maka jika jadi tangga tu makna sebab lah. Maka jika jadi tangga, makna kalau jadi sebab bagi 4 ataupun salah satu daripada 4 yang terdahulu, maka tidak dinamakan akan dia harus lagi. Tak bolehlah nak panggil jalan tadi tu harus. Tak boleh dah. Dah tak boleh dah panggil berjalan itu harus. Dah tak boleh dah. Sebab apa? Dia dah ada bersangkut paut dengan 4 hukum yang sebelum. Boleh? Contoh. Contoh jalan ni ada contoh. Sabar. Contoh ada. Seperti berjalan. Berjalan tadi asal hukum harus. Maka jika berjalan itu
kerana menuntuti ilmu yang wajib. Maksudnya dia berjalan kerana nak menunaikan perkara wajib. Contohnya menuntut ilmu fardu ain. Kat rumah kita tak ada ilmu fardu ain. Kita terpaksa keluar. Dekat surau sana ada, dekat masjid sana ada, ataupun kat rumah kawan kita ada, dia mengajar ilmu fardu ain. Kat rumah kita tak ada. Jadi pada adat kalau kita duduk kat rumah, tertunai tak kewajipan belajar? Dah. Jadi nak pergi rumah kawan tadi, macam mana cara dia? Berjalan. Makna wajib berjalan. Waktu situ, waktu tu, hukum berjalan tu tadi bukan harus dah. Wajib. Apa maksud wajib? Kembali balik wajib asal tadi. Yang nombor 1 tu. Perkara yang dituntut oleh Allah sebagai tuntutan yang muktamad. Makna dia mesti kena berjalan. Pergi belajar ilmu fardu ain tu. Kalau dia tak pergi, berdoa. Boleh faham tak? Asalnya harus je. Tapi dengan tidak berjalan tadi, tidak tertunainya kewajipan, maka haram tak berjalan, wajib dia berjalan. Contoh macam menunaikan solat Jumaat bagi kita lelaki-lelaki. Ada tak buat Jumaat dekat rumah? Mana ada? Jadi untuk melaksanakan kewajipan solat Jumaat, kena berjalan tak? Kena berjalan. Jadi apa hukum berjalan pergi solat Jumaat? Wajib. Sebab itu kalau kita tak nak berjalan pada waktu tu, maka hukumnya haram tak berjalan tu. Duduk rumah tu haram hukum dia. Boleh faham? Ingat duduk saja kat rumah tu tak ada dosa. Ingat kita duduk rumah tu, tak keluar cari ilmu tu, tak dosa. Dosa ni ya. Sebab apa? Keluar rumah, asal hukum keluar rumah harus. Asal hukum keluar rumah harus. Nak keluar rumah boleh, tak nak keluar rumah boleh. Tapi untuk melaksanakan kewajipan, contoh solat Jumaat, belajar fardu ain, tak dapat, tidak kena keluar rumah. Kalau tak keluar pada adat tak boleh nak belajar, maka wajib keluar daripada rumah tu dengan tujuan nak pergi belajar. Kalau dia tak keluar rumah, membawa kepada dia tak boleh belajar, tak dapat belajar ilmu yang wajib, maka berdosa duduk di rumah, wajib keluar. Faham macam tu lah. Boleh jadi kita tak ada dosa minum arak, tak ada dosa berzina, tak ada dosa tinggal solat, tapi ada dosa lain. Mana? Dosa duduk rumah tak keluar belajar yang fardu. Maka jaga-jaga lah yang tak keluar rumah tau. Ingat-ingat sikit. Ingat banyak sikit, bukan sikit. Ingat banyak sikit. Duduk rumah kalau jadi asbab tak dapat belajar, haram. Wajib kena keluar cari ilmu. Laki tak bagi pun wajib keluar. Laki tak bagi pun wajib keluar. Cakap baik-baik dengan laki. Patut laki kita ajar, tapi laki kita tak berapa pandai nak ajar. Dia tahu untuk diri dia saja, dia tak boleh nak ajar kita. Wajib dia memberi keizinan kepada kita untuk keluar cari ilmu fardu ain. Kalau suami tak bagi, makna dia suami yang derhaka kepada Allah. Boleh isteri nak langgar je, boleh. Bukan langgar dengan kita. Langgar perintah dia kata, aku tak bagi kau keluar, jangan nak pergi belajar Quran tu. Kau sembahyang tu lantaklah, kau baca salah pun tak apa, kata dia. Jangan pergi belajar. Padahal bini dia nak pergi belajar, berdoa nak betulkan sembahyang. Dia tak bagi. Boleh langgar. Dia bukan isteri yang derhaka. Dia itu suami yang derhaka kepada Allah. Dan telah ada ciri-ciri suami yang diharuskan minta cerai tu. Kalau macam tu. Harus, makna tak dilaknat oleh Allah isteri yang minta cerai kalau suaminya menghalang dia membuat kewajipan dengan Allah. Dia tak bagi sembahyang. Suami dia tak bagi sembahyang, suami dia tak bagi halang, dia pukul dia kalau ditutup aurat. Suami dipaksa kalau keluar rumah kena pakai pakaian dedah aurat. Ni ciri-ciri suami yang diharuskan isterinya minta cerai. Pergi Jabatan Agama tu. Pergi ngadu dengan Tok Qadi tu. Biar dapat kaunseling dulu. Dia tak nak berubah juga contohnya. Dan kalau kita tak ni dipukul. Kita keluar, kalau kita keluar langgar dia punya perintah kan, kita kena sepak tergajah. Padahal kita nak betulkan ibadat. Besok kita kena tanya tentang solat kita, tentang iman kita, betul? Tiba-tiba dia halang pula kita nak menunaikan kewajipan terhadap Allah. Pada waktu tu lah boleh minta cerai.
nanti kuasa menjatuhkan talak tu akan berpindah kepada mahkamah akan jatuhkan. Walaupun suami tadi tak bagi. Orang perempuan ada hak dia. Ada hak dia. Jangan kena tipu dengan suami. Jangan kena tipu dengan suami kata awak mesti taat kepada saya. Kalau awak tak taat, awak tak boleh buka pintu syurga tu. Sebab kunci dia ada bawah tapak kaki saya. Tengok juga, tengok benda yang dilarang, tengok benda yang disuruh. Dia tak boleh nak tipu. Kita bini betul, kita bini kena ngaji. Kalau tak kena tipu dengan lelaki kita. Kita dah lama nak pakai pakaian tutup aurat dah. Tapi suami tak bagi. Syaitan pun kata, kamu wajib mengikut perintah suami. Syaitan kata, kita tak ngaji. Syaitan kata, jangan langgar perintah suami. Wajib taat dengan suami kan? Kan Allah suruh taat dengan suami. Syaitan kata. Kita kata, tak ya juga tak apalah kalau macam ni masuk syurga jugalah. Sebab taat jadi. Dah. Wajib taat selagi perintah dia tidak melanggar syariat. Selagi larangan dia tu kena dengan syariat. Tapi kalau yang dilarang tu tadi benda yang Allah suruh, yang wajib bukan yang sunat, itu kena langgar juga. Kecuali benda sunat, tu lain. Isteri tak boleh buat benda sunat kalau suami tak bagi. Saya nak puasa lah ini awal Muharram. Boleh tak? Suami kata tak payahlah. Hari ni aku balik, hari ni aku ada ke rumah. Kau khidmat dengan aku tu lebih besar puasa, pahala daripada kau puasa. Sungguh dia tak? Dia perempuan tak reti. Waktu lelaki ada tu lah dia nak jadi wanita solehah. Waktu lelaki dia mengaji daripada pagi sampai petang. Malam pula tahajud daripada lepas isyak sampai ke subuh. Biarlah. Kau khidmat pada suami itu pahalanya lebih besar daripada kau buat segala amalan yang sunat. Waktu suami ada tu kau layan dia, kau khidmat dia, kau teman dia tu pahalanya lagi besar daripada kau tahajud tu. Tapi syaitan kata tahajud, jangan layan suami. Laki kau pemalas semayang. Kau bangun semayang. Padahal suami dia tunggu bini dia. Terkebir-kebir mata laki dia. Yang isteri tu ya Allah. Rupa sedang dimurkai oleh Allah. Ingat sedang diredai, rupa sedang dimurkai. Sebab langgar benda yang lebih utama. Sebab apa tu tadi? Khidmat pada suami. Sebab taat kepada Allah. Taat kepada Allah lah tu. Allah yang suruh khidmat dengan suami. Suami isteri khidmat pada suami bukan sebab takut suami, takut kepada Allah. Allah kan tadi beriman dengan Allah lah. Bukan sebab dia takut dengan suami dah. Dia beribadat, dia berkhidmat dengan suami sebab ibadat dia dengan Allah. Allah suruh jadi isteri yang baik. Isteri yang khidmat dengan suami. Jadi perkhidmatan dia pada suami tadi pagi, petang, siang, malam tu itu ibadat dia dengan Allah, bukan ibadat dia dengan suami, ibadat dia dengan Tuhan. Orang perempuan ni. Ingat-ingat dia. Ustaz, kalau benda makro, kalau kita tinggalkan untuk jalan tak pahala. Macam mana? Kalau macam katalah nak pergi petai. Nak petai itu makro. Jadi kita tak nak pergi. Tak. Sebab tak nak terlibat dengan benda makro. Tapi tengoklah petai itu tadi, yang mana yang kata kalau petai itu dimasak, kalau bawang putih tadi dimasak, itu tak makruh. Bawang putih itu bila dimasak, dia dah tak bau busuk dah. Masa tu tak makruh dah makan bawang putih. Sebab tu bawang putih yang mentah. Macam petai, macam mana kau buat ada masakan faedahnya, boleh hilangkan bau dia, daripada busuk jadi wangi, mana tahu kan. Tapi kalau jadi asbab, mana benda dia dapatlah pahala. Tak nak tak nak terlibat. Maaf nak tanya, kalau suami tak pernah betul tentang aurat atau dilakukan dengan bersamaan, tetapi isteri sendiri yang keluar, jadi apa hukumnya? Suami tak ambil tahu tentang fardu ain bini dia. Tak pernah tegur, tak pernah ni pasal fardu ain dengan aurat dia. Yang
Boleh? Tak apalah, dah itu kewajipan. Isteri pun wajib belajar fardu ain walaupun suami tak ajar, walaupun suami tak suruh. Cuma hukum asalnya suami yang wajib mengajar di rumah. Tapi apabila suami tadi tak mampu nak mengajar, wajib sebenarnya, ini hukum yang kedua pula, wajib suami mencari jalan lain agar isteri dan anak-anak dia juga terdidik dengan ilmu fardu ain tadi. Supaya isterinya boleh juga belajar semayang, betulkan bacaan dia, betulkan akidahnya, belajar bab hati supaya tahu macam mana nak ubatkan penyakit hati dan sebagainya. Fardu ain tadi, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid tadi. Jadi kalau suami tak boleh nak ajar keempat-empat fardu ain tadi, dia wajib mencarikan guru. Itu hukum kedua. Wajib carikan guru, bawa datang ke rumah, didik ataupun ustazah ke, yang boleh menggantikan tanggungjawab mengajar ilmu fardu ain tadi. Kalau tak boleh, wajib dia bawa bini dia pergi belajar ataupun hantar bini dia pergi tempat belajar. Kalau dia tak nak juga, makna isteri tu boleh usaha sendiri. Cakap elok-elok, awak saya nak pergi belajar fardu ain. Jadi suami wajib beri kebenaran. Kalau suami larang, makna kita boleh report dengan Jabatan Agama. Sebab apa? Dia melarang kita nak menunaikan kewajipan. Tapi kalau selalu macam tu sehingga kita beribadat pun tak boleh, kita nak keluar rumah dia ugut begini, tu boleh dah tu. Ada jalan dah tu. Cari suami lain lah, banyak lagi. Dia suruh pilih ustazah. Memanglah dia cemburu lah panggil ustaz handsome sekarang, takut bini pula jadi macam-macam. Betul lah tu, tak kisahlah. Tak kisahlah, tu nak elak fitnah nak elak fitnah kan, dia risau juga. Dia kata panggil ustaz ni pun lain macam ni sekarang ni. Kan turun saham aku ni sekarang ni jadi dia panggil ustazah, tak kisahlah. Bukan panggil. Boleh? Mana boleh dengar tu lah. Maknanya dia suruh apa? Cari ustazah untuk di kelas. Ustaz dia tak nak. Cari yang mengajar tu ustazah. Betul, itu yang terbaik. Itu yang terbaik daripada ngaji dengan ustaz tadi nanti kan timbul fitnah. Ngaji dengan ustazah. Kena pilih guru yang menyelamatkan fitnah ya. Meskipun belajar agama ada fitnah. Jadi cari yang selamat daripada fitnah. Tapi kalau ada ustazah Wahabi pula, jangan. Apalah ustazah tak ada Wahabi pula. Dia sama je lah. Yang tersampuk dengan Wahabi ni bukan jantan je, bukan lelaki je, yang perempuan pun ramai. Sebab tu hati-hati pilih guru untuk bini kita tadi. Yang ni laki-laki ahli sunnah wal jamaah. Yang ni perempuan Wahabi, wajib hantar kat laki-laki tadi. Tapi kena jaga fitnah lah. Kita kena mengaji sekali ya. Ataupun panggil waktu kita ada. Ataupun mengaji ramai-ramai dengan perempuan. Macam ni tak apa dah. Macam ni tak apa dah. Ustaz, orang rumah yang pergi belajar, banyak soalan tahun baru ni. Orang rumah yang pergi belajar, pergi belajar sendiri, adakah dia wajib sampaikan kepada suami dia kat rumah? Wajib tak dia mengajar suami dia? Tak salah. Tidak semestinya laki-laki itu membimbing perempuan. Malah kalau ada perempuan yang boleh membimbing suami, ini bukan kaleng-kaleng. Maknanya dia istimewa. Berapa banyak orang laki-laki yang dulunya duduk dalam benda macam-macam, bila dapat seorang isteri yang baik tadi, berubah jadi lelaki soleh asbab bini dia. Makna dia bukan sebarang perempuan lah tu. Dia tak sama macam isteri yang lain-lain. Dia ada keistimewaan. Biasanya isteri dibimbing oleh suami, tapi dia ni meskipun isteri dapat menolong suaminya mendekatkan diri kepada Allah. Itu terbaik lah. Ada cadang nak cari jatuh ke macam ni? Taklah. Tak semestinya. Makna bagus lah. Itu nama ta'awanu kan. Kita berumah tangga ni saling nak bertolong-tolongan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan harapkan suami. Bila suami kita tak mampu, kita mampu tolong. Bantu.
Jadi maknanya Allah nak membuka peluang kepada isteri yang macam ni mendapat ganjaran pahala yang banyak pula. Boleh, tak ada masalah. Kongsi. Saya tak dia kata suami dia tak pandai. Saya nak tolong ajar awak pada doanya. Saya nak ajar awak bab haid. Dia ajar. Dia nak ajar lelaki dia bab haid. Pening lelaki dia. Ego lelaki selalu punya ego. Biasalah tu ego. Siapa-siapa ada ego dia malu kalau kita yang ajar. Dia malu kalau kita ajar. Cuba cari ustazah ajar dia, tengok. Jadi rasa macam diri dia rendah lah. Janganlah macam tu. Sebab tu kita kena buang. Kena buang sebab ego tu meskipun yang nak tolong kita, nak ajar kita tu, nak kongsi ilmu tu isteri kita. Sebab tu kalau sifat ego ni tak dia buang, tak boleh pergi jauh. Tak boleh pergi jauh. Tapi maknanya kalau ada guru lelaki-lelaki yang dia boleh, dia tak nak belajar dengan kita, dia nak belajar dengan tutup guru lelaki-lelaki asli dia kan. Yang tak boleh dengan kita nak kongsi ilmu pun dia tak nak. Ada tu guru kat surau masjid pun dia tak nak pergi itu lantak dia lah. Kita jalankan tugas kita, belajar, baiki amal kita. Jangan dengan sebab suami tak mau, kita ambil kesempatan juga 2 kali 5 dah. Sebab besok soalan masing-masing. Kubur lain-lain, kena jawab soalan masing-masing. Jangan sebab suami tak peduli halal haram, itu bukan lesen untuk bini buat benda sama. Bila laki kita tak peduli halal haram, itu bukan lesen bagi bini nak buat benda sama. Dia tetap kena taat kepada Allah walaupun suaminya ahli maksiat. Tapi kita sebagai penasihat, dia orang perempuan ni, isteri ni penasihat. Dia kata awak mengajilah, awak belajarlah. Cakaplah lembut-lembut. Macam kita pujuk nak pergi beli gelang tu. Kan? Kona sini, kona sana. Baring sini, baring sana, rupa ada benda dia mau. Jauh dia pusing, rupa ada benda dia mau. Nak beli gelang. Nak cakap straight to the point, dia malu. Gunakanlah kaedah yang lebih kurang sama untuk ajak suami kita belajar. Orang lelaki ni kalau kena gaya dia punya psycho dia tu, insya-Allah cair dia, misai melenting macam mana pun. Tu orang lelaki-lelaki kita pecah rahsia hari ni. Kalau pandai, sebab tu orang perempuan ni dia ada peranan dia. Allah bagi dia sifat dia tu lemah lembut, dia tu sebenarnya boleh melemahkan suami. Buat nangis. Awak ni pasal nangis, saya bagi duit pun nangis, bagi gelang pun nangis. Apa yang awak nak ni? Ini semua tak ada nilai pada diri saya selagi awak tak nak belajar agama. Berpeluh dia. Dia kata orang nilai macam ni. Awak sebenarnya walaupun awak bagi benda-benda macam ni, sebenarnya tak membahagiakan hati saya kalau awak jauh dengan Allah. Saya tak bahagia. Saya rasa sedih dapat suami yang jauh dengan Allah. Dia mikir, kita kena pandai lah. Cari jalan usaha insya-Allah. Sampai bila awak dah janji nanti kita nak sama dalam syurga. Macam mana kalau kita nak duduk syurga sama macam ni, kalau saya taat tapi awak tak mau? Besok saya dekat syurga, Allah gantikan dengan laki-laki lain. Sungguh dah suami dia neraka, dia tak duduk dalam syurga seorang-seorang, dia akan ada pasang. Awak nak ke? Mikir. Tak jadi. Biarlah dia berubah kerana tu dulu pun tak apa. Nanti bila dia belajar, lama-lama dia baiki hati dia dah. Kalau dulu dia terpaksa oleh kerana kefahaman nanti hatinya semakin baik. Itu apa pun belajar, insya-Allah. Mana tadi berhentilah? Mana? Harus tadi dah habis belum harus? Dah habis? Belum. Dan jika berjalan, kita petai punya pasal tadi. Daripada petai tadi dah melegit sampai ke mana? Jap, gabun. Jap, mana ya Karim, ya Allah. Perkara yang harus tetapi tu. Seperti berjalan tadi maka wajib pula berjalan itu. Kiaskanlah. Kecuali di rumah, kalau perempuan di rumah dah ada dah.
Suami dah ajar fardu ain, fiqh ada, tauhid ada, tasawuf ada, tajwid ada, makna dia tak boleh keluar dah. Dia tak boleh. Dia kata awak saya nak pergi belajar lah dekat masjid ada kuliah fardu ain, tak apa, kat rumah dah ada dah. Dia tak boleh keluar. Yang boleh keluar tadi kalau tak ada di rumah. Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haramlah berjalan itu. Kalau dia berjalan tadi dengan niat nak pergi buat maksiat, maka hukum berjalan yang asalnya harus bertukar jadi haram. Dia nak pergi mana? Singapura. Buat apa nak ngumpat? Nak ngumpat kat Singapura tu. Pak ada kawan lama dia tu, kawan dulu. Dia kata tak puas lah kalau cakap mengumpat dalam WhatsApp ni macam tak puas lah dia cakap nak kena jumpa ni berdepan baru cerita tu kan dengan memek muka baru puas hati. Jadi dia niat musafir nak pergi ke Singapura tadi, berjalan tadi ke Singapura dengan niat nak pergi mengumpat. Hukumnya haram berjalan tu. Kalau dia mati dalam perjalanan tu, mati dalam maksiat. Dia nak pergi ride motor, pergi mana? Pergi Krabi. Sebab apa nak pergi Krabi? Nak tengok apa? Nak pergi tepi-tepi pantai kat belah-belah sana tu nak pergi tengok apa? Dia kata nak pergi ziarah masjid belah-belah sana. Perempuan ni sila sangka baik Geng-geng kita orang pergi ride tu, dia orang pergi ziarah masjid, iktikaf. Jadi kalau niatnya pergi ride nak macam tu, pahalalah, makna sunat lah perjalanan dia. Tapi kalau niat dia memang nak pergi tengok benda haram, maka maksiatlah perjalanan dia. Tapi kalau dia nak pergi memang niat nak buat benda wajib ataupun benda sunat, nak pergi hantar bantuan ke contoh, tapi sambil-sambil tu kebetulan surau masjid tepi pantai contohnya. Sambil-sambil ambil wuduk banyak sotong kat tepi tu contohnya. Dia bukan niat nak pergi situ nak tengok benda tu, dah tertengok. Tertengok. Adakah perjalanan itu haram? Dah. Sebab bukan niat dia kerana nak melihat benda haram. Itu maksiat yang berlaku di sepanjang perjalanan itu tidak termasuk dalam niat tujuan asal dia nak pergi berjalan tadi. Jadi betulkan niat kita. Nak pergi mana-mana, betulkan niat kita. Kalau kita berjalan dengan niat nak pergi buat benda haram, contoh nak pergi masjid, tapi niat nak pergi curi tabung masjid. Dia pergi masjid tapi niat nak pergi curi tabung masjid, haramlah berjalan ke masjid tadi tu. Innamal a'malu binniat, kan dengan niat dia. Kemudian maka haramlah berjalan itu. Dan jika kepada yang sunat, kalau berjalan tadi dengan niat yang sunat, nak pergi ziarah ke contohnya, nak pergi hantar zakat yang sunat ke, sunat dah dia berjalan tu, maka sunat dah berjalan maksudnya. Dan jika makruh, dia nak pergi beli petai ataupun dia nak pergi jumpa kawan-kawan dia lepak buah pokok makan petai contohnya, makruhlah berjalan nak pergi makan petai. Maka merugikanlah, maka makruhlah berjalan itu. Demikian tiap-tiap yang harus itu. Makna kiaskanlah. Asal sesuatu tu semuanya harus. Jadi tengok, ada sangkut paut dengan apa. Kalau sangkut dengan wajib, dia jadi wajib. Sangkut dengan haram, dia jadi haram. Inilah huraian hukum syarak. Makna inilah yang telah tersebut 5 tu. Huraian hukum syarak. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, hendaklah engkau belajar di kitab-kitab yang besar. Mana kitab yang panjang-panjang lagi lah. Daripada kitab apa? Usul fiqh. Kalau nak tahu lagi cabang-cabang hukum ni, ngaji usul fiqh lah. Kaedah tu. Formula terbitkan hukum begini, terbit hukum begitu, tu dalam usul fiqh. Nak rendangkan lagi kepahaman kita tentang fiqh tadi. Dan kitab-kitab fiqh yang besar-besar maksudnya, wallahu a'lam, faidatun, bermula satu faedah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih lana wa qurbat lana fi dinina ma'afi qudil unsa wa dhikra wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.